أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 11, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Maka besar olehmu, yakni maka alangkah besarnya dua pekerjaan ini. Alangkah besarnya dua pekerjaan ini. Mana dua pekerjaan ini? Pekerjaan ilmu dan ibadah. Kedua pekerjaan ini, kedua pekerjaan ini yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirat. Adapun dunia kerana tempat berusaha dengan dia, dengan ilmu dan ibadah. Dan adapun akhirah kerana tempat mengambil buahnya, mengambil hasilnya, hasil daripada ilmu dan ibadah. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ini. Maka besarkan olehmu, yakni maka alangkah besarnya dua pekerjaan ini, yakni pekerjaan ilmu yang pertama dan pekerjaan ibadah yang kedua. Kedua pekerjaan ini yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Hikmah daripada Allah menjadikan dua negeri, yakni negeri dunia dan negeri akhirah, adalah kerana dua pekerjaan ini, pekerjaan ilmu dan ibadah. Adapun dunia kerana tempat berusaha dengan dia, berusaha dengan ilmu dan ibadah. Dan adapun akhirah kerana tempat mengambil buahnya, tempat mengambil hasil pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada usaha atas dunia dengan ilmu dan dengan ibadah. Yang mana ilmu dan ibadah terdahulunya diumpamakan dengan dua permata, dua perkara yang paling besar dalam agama, yang mana tajuk pembicaraan adalah berkaitan dengan ilmu. Aqabah yang pertama dalam kitab Minhajul Abidin adalah aqabah ilmu. Kemudian Imam Ghazali iringkan ilmu dengan ibadah. Imam Ghazali iringkan ilmu dengan ibadah. Pembicaraannya adalah ilmu.
Yang mana ilmu ni lah yang menjadi asas, yang menjadi pokok kepada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan 2 ayat berkaitan dengan hikmah. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi adalah hikmahnya supaya mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, dan Allah tidak jadikan jin dan manusia melainkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Didatangkan 2 ayat dalam kitab Minhajul Abidin hak berkaitan dengan ilmu dan ibadah. Dimulai dengan ayat hak berkaitan dengan ilmu tauhid. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, hikmahnya li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menjadikan langit dan bumi. Allah menjadikan langit 7 lapisan langit. Allah menjadikan bumi 7 lapisan bumi supaya mengetahui supaya mengetahui akan bahawa Allah Ta'ala atas tiap satu amat kuasa. Yang berlaku kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah. Itu yang pertama. Dan supaya mengetahui bahawa sesungguhnya ilmu Allah meliputi akan sekalian perkara yang berlaku. Apa perkara yang berlaku? Kesemuanya datang daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahawa ilmu Allah meliputi akan sekalian perkara yang berlaku. Jadi pergi kepada pembicaraan hak rukun iman yang ke-6. Semua perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah. Itu qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kemudian apa yang berlaku kesemuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu Allah di sisi ahli sunnah wal jamaah dengan iradah Allah berlaziman. Apa makna berlaziman? Perkara yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal akan berlaku, Allah menghendaki pada azal ianya akan berlaku, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Lagi kepada iradah Allah, itu adalah qada, rukun iman yang ke-6. Tapi di surau iman ni, kalau kuliah duha pukul 9 pagi itu, saya bawa jalanan Imam Maturidi. Tadi saya sebut perbuatan Allah kudrah tu qada, qadar, kemudian kehendak Allah iradah tu qada. Itu jalanan Imam Asy'ari. Tapi hak duha, hak pagi itu dah saya mulakan dulu dengan jalanan Imam Maturidi. Saya teruskan dengan jalanan Imam Maturidi lah. Tempat-tempat lain saya bawa jalanan Imam Asy'ari. Sebab kebanyakan ulama memilih jalanan Imam Asy'ari. Walaupun di kalangan ahli lughah, ahli bahasa, lebih setuju dengan jalanan Imam Maturidi. Kebanyakan ulama mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Tapi di kalangan ahli lughah, ahli bahasa Arab, mereka lebih setuju dengan jalanan Imam Maturidi. Di jalanan Imam Asy'ari, jalanan Imam Maturidi, ini jalanan ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid. Yang kita duduk sebut jalanan. Jalanan tu bahasa Melayu. Bahasa Arab sebut mazhab. Jalanan-jalanan tu lah, itu bahasa Melayu. Kita sebut dengan mazhab. Mazhab tu bahasa Arab. Jadi yang kita duduk biasanya mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali. Itu fiqh, ahli sunnah wal jamaah dalam fiqh. Mazhab jalanan Imam Asy'ari, mazhab jalanan Imam Maturidi, itu ahli sunnah wal jamaah dalam tauhid. Mazhab jalanan Imam Ghazali, jalanan Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi,
jalanan Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Itu jalanan ahli sunnah wal jamaah dalam ilmu tasawuf. Jadi dalam pembicaraan rukun iman yang keenam ni, tidak ada beza antara jalanan Imam Asy'ari dengan jalanan Imam Maturidi. Di tauhid ni, di usul tauhid, satu jalan saja. Tauhid ni usuluddin, pekot tasawuf furu'uddin, cabang agama. Tetapi dalam usuluddin pun ada furu' dia juga. Furu' cabang dalam usuluddin. Di situ adalah sedikit perbezaan. Tetapi pada usuluddin tidak ada perbezaan. Satu jalanan saja, jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bab rukun iman yang keenam ni satu jalanan. Yang bezanya antara jalanan Imam Asy'ari dengan jalanan Imam Maturidi hanya atas panggilan sahaja. Pertama, ketentuan Allah pada azal, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Faham muwafaqah? Muwafaqah ni selaras seiring dengan ilmu. Apa yang Allah qadakkan pada azal, apa yang Allah kehendak tentukan pada azal, iradah, muwafaqah dengan ilmu. Apa yang Allah Ta'ala mengetahui pada azal akan perkara yang mungkinat, perkara yang harus, muwafaqah dengan kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Satu laginya, sekarang sedang berlaku ni, kesemuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dua di situ. Rukun iman keenam keluar dua pegangan. Pertamanya ketentuan azali, ketentuan azali, iradah ilmu. Yang keduanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ni dua pegangan ni sama je Asy'ari Maturidi. Cuma atas jalanan Imam Asy'ari, ketentuan azali namanya qada. Yang perbuatan Allah sekarang namanya qadar. Maturidi akas, sebalik. Kehendak ketentuan azali dipanggil qadar. Yang sedang berlaku sekarang kudrah dipanggil qada. Itu sahaja. Jadi kalau jalanan Imam Asy'ari, rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Atas jalanan Imam Maturidi, rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar dan qada. Kita akan jumpa dua-dua ni. Kita akan jumpa kitab ataupun buku qada qadar. Kita akan jumpa kitab buku qadar dan qada. Tapi kadang-kadang bila ditanya, hak mana yang sebenarnya, qada qadar ke qadar qada? Tak reti nak beza. Ada orang mengajar, dia kata, saya mengajar gitu ustaz, moga dalam buku ni ada belaka qada qadar, qadar qada. Lepas tu saya pun keliru juga, tapi tak ada orang tanya, dia kata. Tak ada orang tanya. Dia tak reti nak beza. Bukan ada satu program dalam radio, tajuknya memang program tu sejam, cukup sejam. Tolong iklan tengah tu lah, cukup sejam. Tajuknya qada dan qadar. Tajuknya qada dan qadar. Yang penceramah yang diamanahkan untuk ceramah bab qada dan qadar ini, di awal tu dia kata sebenarnya qada dan qadar ni tak betul, dia kata. Dia kena qadar dan qada. Dia betul balik tajuk. Walahal kalau tajuk tu tak betul, betul daripada awal lah. Sebab pastilah pihak penerbit radio tu beri tajuk dah ke dia untuk buat persediaan. Patutnya kalau dah tak betul, suruhlah penerbit tu tukar tajuk lalu dah. Qada qadar salah, dia kata. Qadar qada. Ketentuan azali qadar. Perbuatan Allah qada. Tak betul qada dan qadar tu. Tak betul macam itu jalanan Imam Asy'ari yang dituruti oleh kebanyakan ulama. Jadi macam mana nak bicara tajuk rukun iman yang keenam? Nama qada qadar, qada qada pun tak reti.
Dia kata salah pula qada qadar. Qada qadar salah macam mana? Ni kitab Minhajul Abidin. Syarah kitab Minhajul Abidin, Sirajul Talibin. Dalam Sirajul Talibin ni qada qadar lah. Jalanan Imam Asy'ari. Sebab memang kebanyakan ulama mengikuti jalanan Imam Asy'ari. Walaupun ahli lughah, ahli bahasa lebih menerima jalanan Imam Maturidi. Boleh disalahkan qada qadar. Yang betulnya qadar dan qada diberi tugas 1 jam dalam radio yang didengari oleh jutaan orang untuk membicarakan rukun iman yang ke-6. Pada nama tu tak kena dah. Lepas tu dalam tu banyaklah yang tak betul. Dah ni nama pun tak betul dah. Isi dalam tu pun bawa dah lah yang tak betul. Hak di dalam tu banyak tak betul. Kemudian di dalam tu disebutlah hak berkaitan dengan khairihi wa syarrihi. Baik wa syarrih. Syar tu jahat tu tak ada sepatah sebut jahat. Buruk, 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 buruk. Tak sebut jahat. Apa contoh buruk? Masa tu PKP. Buruknya COVID lah. Sakit tu lah. Jadi baik buruk, baik buruk, baik buruk sejam. Buruk contohnya COVID, contohnya penyakit. Itu buruk. Sepatah tak sebut jahat. Sepatah tak sebut kufur dan maksiat, qada qadar. Baik buruk, baik buruk, buruk penyakit, hidup susah. Tu buruk tu. Hidup susah dalam masa PKP itu kerja buat tak boleh. Jadi COVID itu datang daripada Allah Ta'ala, buruk. Kesusahan dalam kehidupan masa PKP pun datang daripada Allah jugalah. Tapi buruk saja. Jahat tak sebut. Kufur dan maksiat lagi tak sebut. Selama sejam. Baik jahat, bukan baik buruk. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Nabi bersabda. Mana beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah, baik iman dan taat, kehendak dan perbuatan Allah. Jahat, kufur dan maksiat, kehendak dan perbuatan Allah. Wa hulwihi wa murrih. Hulwihi ni hak manis. Kehendak dan perbuatan Allah, wa hulwi wa murri, dan hak pahit. Pahit itulah COVID. Hak pahit itulah hidup susah. Mana hak manis sehat, hak manis senang. Itu datang daripada kehendak dan perbuatan Allah. Hak pahit itulah bagi daripada sakit ke susah ke. Baik, jahat, manis dan pahit. Tu. Tapi dalam hadis sebut jahat, kufur dan maksiat, sepatah tak sebut dalam tempoh sejam. Penerbit ambil sebagai penceramah untuk bicarakan rukun iman yang ke-6, yang nama qada qadar tu pun dikatakan salah, kena tukar pada qadar dan qada. Penerbit tu macam mana, wallahu a'lam lah. Penceramah tu macam mana, penceramah dipilih oleh penerbit. Kalau tu penerbit tu pun tak tahu ke mana hala, dia akan pilih penceramah ya tak tahu mana hala jugalah. Radio bukan kita macam masjid ni. Ni terhad je. Radio ni pula dia ada live FB. Sekarang radio ke TV ke ada live FB. Sebab dia radio ni dia sekali je. Apabila radio tu dimasuk dalam live FB, kita boleh mengulangi dengar. Itu kelebihan live FB. Mana boleh mengulangi dengar. 1 jam bicara hak rukun iman ke-6, hak banyak tak betul dalam dia. Tapi dia mulai dengar hak nama tadi. Satunya qada dan qadar, satunya qadar dan qada. Saya pernah sebut satu sekolah agama persendirian, sekolah rendah. Darjah 1, darjah 2 masih lagi qadar dan qada.
Naik darjah 4, darjah 5, qada dan qadar. Ditukar. Darjah 5 tu qada pergi pada ilmu pula dah. Sebab ulama jalanan Asy'ariyah sendiri pun ada dua pandangan. Ada qada tu ilmu, ada qada tu iradah. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, ilmu dan iradah berlaziman. Hati kita ahli sunnah wal jamaah. Sama ada qada tu ilmu ke, sama ada qada tu iradah ke, sama je. Tapi pandangan yang banyak dipilih adalah iradah, bukan ilmu. Tapi iradah ni yang berlaziman dengan ilmu. Sebab ayat Al-Quran menyebut iradah, bukan menyebut ilmu. Fa'alul lima yurid. Yurid, iradah. Ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha yaf'alu ma yurid. Ma yurid, iradah, bukan ilmu. Innallaha yaf'alu, sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan. Itu irad, kudrah. Kita ambil jalanan Asy'ari lah. Sebab bukan duha sambil jalan Maturidi. Innallaha yaf'alu, sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan. Itu qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ma yuri, akan barang yang ia kehendak. Itu qada, iradah, bukan ilmu. Tapi memang ada pandangan qada tu ilmu, tak salah. Tapi kebanyakan ulama qada tu iradah. Sebab Quran sebut iradah. Innama amruhu iza arada. Tengok iradah tu. Arada yuridu iradatan. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila ia telah menghendaki. Iradah, bukan ilmu. Tapi apa yang Tuhan kehendak, muafakah dengan ilmu. Kun tu pergi kepada qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan memula Tuhan engkau ya Muhammad menjadikan ia, atau kudrah, iradah, kudrah, qadar, ma yasha' wa yakhtar, akan barang yang ia kehendak dan ia pilih. Tapi apa yang ia kehendak, Allah Ta'ala kehendak. Apa yang ia pilih, Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala mengetahui. Tapi memang ada jalanan qada tu ilmu. Tapi kebanyakan ulama qada tu iradah. Sebab apa? Quran menyebut iradah. Tapi muafakah dengan ilmu lah. Jadi buku sekolah tu juz 1, juz 2, qadar dan qada. Juz 4, juz 5 gitulah. Qada dan qadar. Juz 4 tu masa lagi qada tu iradah. Juz 5 qada tu jadi ilmu pula. Tak ada salah tu. Tapi ustaz yang nak menceritakan tu. Kita ni dalam buku ni qada dan qadar. Juz 1, juz 2, qadar dan qada. Kena ingat itu jalanan Imam Maturidi. Hanya pada panggilan nama lah. Kemudian dalam ayat ni cerita bab satunya kekuasaan Allah. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu cerita bab kekuasaan Allah, kudrah. Pergi kepada wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan engkau mengetahui akan bahawa sesungguhnya ilmu Allah meliputi atas tiap-tiap sesuatu. Ini pergi kepada qada. Tadi kudrah. Ini pergi pada ilmu. Ilmu yang muafakah dengan berlaziman dengan iradah atau qada. Ini bicara tauhid. Ini bicara tauhid. Apa tauhidnya? Mengesakan Allah pada perbuatan. Sekalian qada dan qadar Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Yang mana mengesakan Allah pada perbuatan ni, bicara bab kudrah, bicara bab iradah, bicara bab ilmu, honing untuk mengenal Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan. Untuk mengenal Allah yang bersifat dengan sifat ketuhanan.
yang bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Ini ngaji kaedah sifat 20. Ngaji molek sini ni. Sifat 20 tu kena tafsil, kena perinci, kena detail. Ada jalanan yang salah sekarang, dia mengangkat kaedah sifat 20. Hak golongan yang anti sifat 20, tolak sifat 20, kata macam-macam dari sifat 20 tu satu golongan. Hak ni golongan yang kalau kita kata kok junjung kaedah sifat 20. Junjung kaedah sifat 20. Tapi dia tidak belajar kaedah sifat 20. Dia hanya junjung saja. Ada orang ni dia junjung ilmu, belajarnya tidak. Ada orang ni junjung alim ulama, belajarnya tidak. Kalau mari tu guru kok, dialah kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, duk gelewat. Tapi belajarnya tidak. Kadang-kadang gelewat kiri kanan, tapi tu guru mengajar, hidup sembang dua. Oh, gitu je. Oh, tapi dia lah. Apa-apa dia lah. Apa-apa dia lah segala-galanya. Khidmatnya. Tapi masa tu ngajar, hidup sembang dua. Faham tak ni? Ada pesen gitu. Oh, kalau gambar dengan tu, tak ada orang lain lah. Dia ada tepinya. Tapi masa belajar, hidup depan sekali ke? Duk tanah, duk bersembang. Sepatutnya orang yang bergambar tu duk kiri kanan tu guru, dalam kuliah tu, dia duk kiri kanan lah, depan sekali dia lah. Dia lah duk kiri kanan. Tak tu guru ngajar, hidup tanah. Ni pesen gitu. Medan. Baru dia orang kata gitu. Tak sungguh. Allah kalau nak gambar, tak sempat orang lain. Pusing ke dia je. Likung tau. Lingkung apa? Lingkung lah tau. Kita likung tau. Dia ada N tau. Lingkung. Tu kan? Dia sebut macam mana? Lingkungan. Orang kata dalam lingkungan ada N. Kita likung lah. Mana likung? Lingkung lah. Masa gambar dia likung, orang lain nak masuk payah. Tapi masa belajar dia likung. Tak likung, hidup luar. Kadang-kadang balik pukul berapa siap, dia mari pula. Dia lah segala-galanya. Gitu. Mana junjung kaedah sebab tidak belajar. Akhirnya timbul fahaman sekarang sifat 20 ni ijma sudahlah, rekah-rekah je. Rekah tafsir dia kata, rekah-rekah je. Hafal-hafal cukup dah. Lepas tu zikir thariqah lah. Biar sifat 20 tu beresak dalam hati. Ni bukan jalanan sifat 20. Hafal je. Rekah-rekah je sifat 20 ni. Kemudian ambil zikir thariqah, biar sifat 20 ni masuk dalam hati. Ni bukan. Ini bukan jalanan kaedah sifat 20. Sifat 20 tu tafsil. Kena perinci molek. Nak faham sifat istighna iftikar. Sifat istighna iftikar ni sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham sifat iftikar. Bila kita bicara bab iradah, kudrah, bicara bab wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu, maksud dia iftikar. Sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Permulaan agama nak kenal ni ya. Nak kenal akan sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia iftikarnya wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Yang faham daripada iftikar Allah Subhanahu wa ta'ala, pada iftikar Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat ini iftikar, faham dari iftikar Allah, umum ta'alluq qudrah, iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Umum, hak Tuhan belaka. Dia. Iftikar. Umum, ta'alluq, qudrah, iradah dan ilmu. Umum ni ke semua. Datang daripada ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu tu qada' qadar. Ta'alluq, qudrah, iradah, ilmu. Jalanan Imam Asy'ari ke Maturidi ke, dia berkisar kepada qudrah, iradah, ilmu. Jadi
faham daripada iftikar, Allah bersifat dengan iftikar, ke semua yang berlaku datang daripada ta'alluq qudrah iradah ilmu, datang dari qada dan qadar. Kalau ternapi hak qada dan qadar, tertolak sifat iftikar Allah, tertolak sifat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham dari iftikar apabila umum ta'alluq qudrah iradah ilmu, pastilah makhluk tidak bekas sama sekali. Sebab hak Tuhan belaka. Dah makhluk tak ada benda lah. Dah gerak diam kita, itulah qudrah iradah ilmu Allah. Terdetik di hati kita, qada qadar lah. Pilihan hati kita, qada qadar lah. Ini kelip mata kita, qada dan qadar. Usaha kita, qada dan qadar. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, Jabariyah. Tuhan tu Jabariyah. Bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni kami yang sembah, mu Tuhan kau ni. Akan dikau ya Allah, kami yang minta pertolongan. Wajib berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kami tetap qada dan qadar Allah. Masuk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tauhid uluhiyah, rabbil alamin tauhid rububiyah. Alhamdulillah segala kepujian tertentu bagi Allah. Sebab apa? Hak dia belaka. Rabbil alamin, Allah Rabb, Allah Tuhan bagi alam. Semua yang berlaku ni mai hak dia belaka. Ni kena ingat baik, ni suratul Fatihah kita ni tidak berpegang dengan suratul Fatihah. Bukan kata sembahyang tidak diterima oleh Allah. Suratul Fatihah akan laknat balik orang yang membaca tanpa berpegang. Quran kita membaca tapi tidak berpegang, Quran akan laknat. Fatihah akan laknat, sembahyang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita berpegang ada ikhtiar dosa, hak Tuhan belaka. Hakikinya. Ada tak molek lah. Batu orang tua kita duk peringat semua tu. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Oh, sekarang tak mahu heran dah. Dia kata qadariyah, jabariyah tak ada dah sekarang ni. Benda tak ada cerita apa? Macam cerita hantu dia kata. Tak ada cerita apa benda tak ada. Siapa kata hantu tak ada? Tak ada hantu. Kena ngosek sekali baru tahu. Tak ada hantu. Dia tak pernah jumpa sekali. Buka tikar, bola depan tikar haruan kamu. Ketau lutut tak gerak. Dia kata tak ada hantu. Dia kata qadariyah tak ada dah. Dia kata hak ada sekarang apa dia? Sekular, plural, liberal. Apa dia? Ada sekarang ni lah hak paham-paham sekarang. Itu bukan orang Islam lah tu. Ni qadariyah jabah ni cerita orang Islam. Kenapa tak ada sekarang ni? Kenapa qadariyahnya tidak ada? Kenapa jabariyahnya tidak ada? Lebih sesak daripada tu pun ada. Di kalangan orang Islam. Di kalangan orang Islam. Kenapa tak ada? Dia tak kenal. Betul tu peringat semua tu. Ahli sunnah wal jamaah, qadariyah, jabariyah. Kena faham molek. Ada ni. Hak tu mula-mula ni. Masuk di bawah sifat ketuhanan Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Barulah pergi kepada mengabdikan diri akan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tu hikmah dijadikan jin dan manusia untuk mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia mana ni yang mengabdikan diri akan Allah? Jin manusia yang beriman. Jin manusia yang beriman. Sebab tu ada dalam qiraah Ibnu Abbas. Ada dalam qiraah Ibnu Abbas. Dalam qiraah Ibnu Abbas dibaca dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina illa liya'budun. Itu qiraah Ibnu Abbas. Itu qiraah Ibnu Abbas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
minal mu'minina illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Tuhan. Jin manusia mana ni? Daripada mereka yang beriman. Melainkan mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak pergi kepada mengabdikan diri akan Allah, taat zahir batin, tinggal maksiat zahir batin pekot tasawuf, mari daripada iman terlebih dahulu. Mengabdikan diri akan Allah itu masuk dalam amal yang soleh. Yang mana Al-Quran memulai dengan alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu dulu wa amilus solihat. Wa amilus solihat ni taat zahir, taat batin. Pekot tasawuf dia seiring, tapi tauhid tidak seiring. Itu usuluddin. Pekot tasawuf furu'uddin. Ada ni. Alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi mengabdikan diri akan Allah jin dan manusia ni, jin dan manusia yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersifat dengan sifat ketuhanan, sifat istighna dan sifat iftikar. Dan ada ulama yang mentafsirkan liya'budun ay liya'rifunani wa ya'budunani. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk mengenal akan aku, akan Allah, dan untuk mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budun ay liya'rifunani wa ya'budunani, supaya mereka mengenal akan aku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengabdikan diri akan aku, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam Sirajul Talibin ni, jin dan manusia ay minal mu'minin, mendidatangkan qiraah Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa minal mu'minina liya'budun. Jin dan manusia yang beriman, yang berakidah, kemudian mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semayang, puasa dah tinggal, beriman, berakidah cukai cemaking. Waktu bukan waktu. Ini banyak akhir zaman seumpama ni. Semayang tak pernah tinggal, nak sunat laginya. Puasa sunat laginya. Zakat, sedekah jariah banyak mana? Sedekah jariah banyak mana? Bukan kata haji umrah. Haji umrah sunat berulang kali dah. Tapi beriman, berakidah, buat rengan-rengan je. Hatu timbul tadi tu, sifat 20, reka-reka aja. Mana boleh gitu? Kena tafsir molek. Bicara wahdaniyah molek. Apa makna keesaan pada perbuatan? Mensyirik ke Allah pada perbuatan tu macam mana? Kamu tasirnya macam mana? Kamu fasirnya macam mana? Tak mau ngaji tu. Kata macam-macam. Kamu tasir, kamu fasir. Kokang. Pening kepala orang pun dengar dia kata. Kamu tasir, kamu fasir. Kokang lah. Pening. Dan mutasir, mufasir. Pening apa mutasir, mufasir? Itu biasalah mutasir, mufasir. Kita tak biasa? Tak biasa? Mak wajib muttasil, mak jaiz munfasil, tak biasa? Oh, tu lain. Samalah makna dia. Mana kalau kita dah biasa kan, mak wajib muttasil, kita faham. Mak jaiz munfasil, kita faham. Kita mudah nak faham. Kan muttasil tu pasal mana? Kan munfasil tu pasal mana? Tu mensyirikkan Allah. Kan tu berbilang. Muttasil ni berhubung, munfasil ni bercerai. Tu semua mensyirikkan Allah. Kenapa halusi ni? Kenapa halusi ni? Si Paulo main duk reka, hafal, zikir-zikir, toriko, sebab dia masuk dalam hati dia. Jalan nak mana gitu? Kena perici pula sifat kudrah, kena perici pula bicara sifat iradah, kena perici pula bicara sifat ilmu. Infak banyak mana pun,
Adalah hadis Nabi bersabda, walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah. Jikalau engkau infak seumpama bukit Uhud, nisbah emas pada jalan Allah. Banyak mana? Bukit Uhud besar mana orang Mekah? Nabi kata jikalau engkau infak seumpama sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud besar mana? Orang Mekah. Besar bukit Uhud. So, dengan bukit besar ni besar lagi lah. Bukit besar ni lah orang duduk petang-petang penuh kereta. Besar lagi. Mana jikalau engkau infak sebesar umpama bukit Uhud. Infak tanah ke? Emas. Bukan tanah. Kalau tanah pun besar dah pahala tu. Bukit besar. Dia infak tanah. Tambung tempat rendah, buat tempat pengajian agama. Besar dah tu. Infak tanah pun, tanah mahal kan. Selori berapa? Ni dah ni bukan tanah ni. Emas Nabi kata. Fisabilillah. Pada jalan Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga engkau beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok. Rajin semai sunat, puasa sunat, infak. Iman akidahnya macam mana? Buat lebih kurang je. Jadi ilmu nombor satu, ibadah nombor dua. Ilmu yang pertamanya ilmu tauhid, ilmu mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dua bukan dua yang paling besar, kata Imam Ghazali. Maka besarkan olehmu dengan dua pekerjaan ni, ilmu dan ibadah. Keduanya, kedua pekerjaan ni yang dimaksudkan daripada menjadikan dua negeri. Allah buat langit dan Allah buat dunia dan akhirat. Maksudnya adalah ilmu dan ibadah. Adapun dunia kerana tempat berusaha dengan dia. Berusaha dengan ilmu dan ibadah. Siapa usaha? Kita yang usaha. Usaha cari ilmu, usaha beribadah kepada Allah. Usaha kita. Tapi hakikinya usaha kita qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pun akhirah, kerana tempat mengambil buahnya, mengambil hasilan pahala daripada ilmu ibadah kita atas dunia. Yang mana di akhirah untuk dapat pahala, syarat yang pertama iman. Itu syarat akhirah adalah iman. Ada iman barulah berpahala amal ibadah, barulah dapat ini dapat mengambil buah hasil ilmu ibadah di hari akhirat. Bukan ibadah saja ni, nak dapat hasil ni dengan ilmu dan ibadah. Ilmu mana? Yang pertama ilmu tauhid. Yang pertama ilmu tauhid. Barulah kita dapat mengambil hasil pada hari akhirat dengan balasan pahala dan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala daripada ilmu dan ibadah yang diusahakan ketika hidup atas dunia. Usaha yang hidup atas dunia dengan ilmu dan ibadah. Tapi usaha ilmu yang pertama kena belajar molek ilmu tauhid, ilmu bab pegangan. Lepas tu belajar molek ilmu fiqh tasawuf untuk memastikan kita beribadah betul dengan garis panduan yang ditetapkan oleh syarak, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beribadah kepada Allah, mengabdikan diri akan Allah, bukannya zahir. Mengabdikan dia dalam hati kita. Zahir semayang, tapi hati tak ikhlas, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri akan Allah, zahir dan batin. Itu yang sebenar-benar mengabdikan diri akan Allah. Kalau hanya zahir saja, rupa mengabdikan diri akan Allah, tapi hati riak, ujub, takabur, ini orang yang bersifat dengan sifat nifak, berpura-pura menunjukkan ketaatan supaya dipuji oleh orang, tetapi dalam hatinya mengekali sifat-sifat yang sebesar riak, ujub, takabur yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi atas dunia berusaha dengan ilmu dan ibadah, di hari akhirat tempat mengambil buahnya, tempat mengambil pahala dan balasan syurga daripada Allah daripada usaha atas dunia kita dengan ilmu dan ibadah, terutama ilmu tauhid. Maka sebenarnya bagi hamba itu bahawa jangan membimbangkan, melainkan dengan keduanya, dan dipayahkan
melainkan bagi keduanya. Jangan duk sibuk, jangan duk payah, duk penat, melainkan ilmu dan ibadah. Atas dunia ni jangan duk sibuk, jangan duduk penat, melainkan untuk menghasilkan ilmu dan ibadah yang akan menerima buah balasan baik di hari akhirat daripada ilmu dan ibadah yang kita usahakan atas dunia. Jadi atas dunia jangan duk sibuk, melainkan ilmu dan ibadah. Jangan duk penat, melainkan ilmu dan ibadah. Lepas tu duk sejik kita ni duk kerja buat. Kita kerja buat tu untuk menghasilkan ilmu dan ibadah. Kita nak belajar, kena ada dunia. Tak ada dunia, nak belajar macam mana? Kita nak beribadah, kena ada dunia. Tak ada dunia, ibadah macam mana? Sebab kita hidup atas dunia. Allah jadikan kita manusia, bukan malaikat. Malaikat tak apalah dia. Beriman dan beramal ibadah malaikat pun, dia tak perlu pada makan minum. Allah jadikan kita manusia. Satu, hidup atas dunia. Tak lepas daripada pekerjaan dunia. Tapi pekerjaan dunia macam mana pun, matlamat kita kepada ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.